Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Bawa dia kot. Bismillah. Tak ada ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya? Dengarlah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. So memang tak dengar daripada awal lah tadi. Baik. Jadi kita sambung dengar. Okey, alhamdulillah. Jadi memang tak dengar daripada awal lah. Daripada awal tak dengar. So kita kena ulang balik lah. Nasib. Baik, jadi kita sambung balik syarh Ta'zim al-Ilm karangan Syekh Salih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Baik, kita masuk pada perbahasan Al-Maqidul Thamin, iaitulah perkara yang ke-8 yang dapat membantu kita ataupun cara untuk kita memperolehi pengagungan terhadap ilmu. Baik, iaitulah kata Syekh, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah, iaitulah kita melazimi ta'anni, yang inilah berperingkat-peringkat dalam menuntut ilmu, dan meninggalkan sifat tergesa-gesa ataupun sikap tergesa-gesa. Baik, kata Syekh, inna tahsil al-ilmi la yakunu jumlatan wahidah, kerana sesungguhnya nak memperolehi ilmu ini tidak boleh berlaku dengan sekaligus, tak boleh kita dapat sekaligus. Idzil qalbu yad'ufu an dhalik, kerana hati ini lemah untuk menanggung hal tersebut. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi, kerana sesungguhnya ilmu ini, bagi ilmu ini dia mempunyai berat, dia maksudnya dia ada bebanan, maksudnya berat, sebagaimana seseorang memegang batu, so dia ada berat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Al-Quran, iaitulah Al-Quran. Wa idza kana hadha wasfu al-Qur'anil muyassar, kama qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fama dhannu bighairihi min al-ulum. So kalau ini sifat yang Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran yang mudah, Allah kata dalam surah Al-Qamar, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir, sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ni sebagai peringatan. Maka kata Syekh di sini, fama dhannu bighairihi min al-ulum, maka bagaimana lagi kita nak menyangka ilmu-ilmu yang selain daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran yang mudah untuk dihafal, untuk dibaca, itu pun Allah Ta'ala sebut nak menanggungnya ataupun nak mengamalkannya itu adalah berat, maka bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang lain. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqan bi'tibari al-hawadith wan nawazil. Jadi sesungguhnya kata Syekh, penurunan Al-Quran turun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak meraihkan berdasarkan urusan ini, berdasarkan sebab ini, iaitulah apa, kita kata apa, hati yang Allah Ta'ala cipta ini adalah lemah. Maksudnya hati yang tabiat hati ini dia tak boleh nak menanggung sesuatu bebanan itu sekaligus. Jadi itu antara kita kata apa yang Allah Ta'ala ciptakan, khalqullah. Jadi hati ni dia tak boleh nak menanggung sekaligus. Sebab itulah Allah Ta'ala meraihkan hal tersebut. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara apa? Munajjaman mufarraqan, iaitulah secara beransur-ansur, secara kita kata berturutan, beransur-ansur, sedikit demi sedikit, bi'tibaril hawadith wan nawazil, berdasarkan apa? Peristiwa-peristiwa yang berlaku dan juga isu-isu yang berlaku ketika itu. Kama qala ta'ala, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni Muhammad, Al-Quran ini sekaligus, jumlatan wahidah, sekaligus. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Ya Allah Ta'ala jawab, demikianlah tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat-peringkat, tidak sekaligus, berdasarkan peristiwa-peristiwa dan isu-isu yang berlaku ketika itu, linuthabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan, untuk kami teguhkan dengannya hatimu wahai Muhammad. So tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan
berperingkat-peringkat dengan kita kata dengan beransur-ansur, adalah tujuannya adalah untuk meneguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hati ini tabiatnya dia tak boleh nak menanggung sesuatu perkara yang berat itu sekaligus. Baik, kemudian kata al-musannif wafaqahullah, dia kata apa? Wa hadhihi al-ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Ayat ini, ayat dalam surah Al-Furqan ini ayat 32 adalah dalil yang menunjukkan apa, ataupun adalah hujjah yang menunjukkan wajibnya melazimi at-ta'anni, yang inilah beransur-ansur di dalam menuntut ilmu, wa tadarruji fi, beransur-ansur, berperingkat-peringkat, wa tarkil ajalah, dan meninggalkan sifat tergesa-gesa, kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fi al-Faqih wal Mutafaqih, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya al-Faqih wal Mutafaqih, wal Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir, dan juga al-Raghib al-Asfahani di dalam muqaddimah Jami' at-Tafsir. Baik, menjelaskan tentang topik ini ialah syair Ibn Nahas al-Halabi, katanya al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Baik, al-yawmu syai'un wa ghadan mithluhu, hari ini sedikit, esok pun semisalnya. Hari ini sikit, esok pun sikit juga. Min nukhabil ilmi allati tultaqatu, atau tultaqat, daripada kita kata apa, nukhbah. Nukhab ni kita nak terjemah apa nukhab ni? Min nukhabil ilmi. Baik, nukhab ni kita kata kita boleh kata nukhab ni kita kata maksudnya pilihan-pilihan ataupun benda-benda yang dipilih. Min nukhabil ilmi, maksudnya faedah-faedah ilmu yang terpilih, allati tultaqat, yang apa, yang apa tultaqat ni kita kata iltaqata yaltaqitu, maksudnya dihimpunkan. Iltaqata maksudnya dihimpunkan, maksudnya ataupun dipetik ataupun dipungut. Maksudnya apa? Dia kata al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu, hari ini sedikit, esok pun sama jugalah, sikit kan. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, maksudnya daripada pilihan-pilihan ilmu, maksudnya bukan semua benda yang kita kena belajar kan. So maksudnya kita ambil benda-benda yang penting, benda ambil penting. Kita belajar, tetapi tak semua juga yang kita pilih kan. So dipilih ilmu-ilmu itu dipilih min nukhabil ilmi allati tultaqat, dan dipungut dan dipetik ataupun dipungut, bukan petik, dipungut ataupun dipetik, boleh juga dipetik daripada faedah-faedah tersebut sedikit demi sedikit. Yuhassilul mar'u biha hikmatan, maksudnya dengan situlah seorang individu yang menuntut ilmu tu dia akan menghasilkan dengan hal tersebut hikmatan, iaitulah kebijaksanaan, hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, kerana as-sail, yakni air yang kita kata as-sail ni maksudnya air yang apa, ombak ataupun air yang banjir ataupun air yang banyak. Air yang banyak itu ijtima'un nuqat, dia akan banyak bila mana berhimpunnya titisan. Maksudnya dengan sedikit demi sedikit, kita menuntut ilmu ni dengan sedikit demi sedikit, kita tidak tergesa-gesa untuk nak dapat banyak, maka kat situlah yang akan meneguhkan ilmu yang kita petik itu, dan itulah yang akan menatijahkan kita kata apa, ilmu yang lebih bermanfaat. Maksudnya sedikit demi sedikit, macam kita kata sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, macam itulah kan. Baik, qala Syu'bah bin al-Hajjaj ikhtalaftu ila Amr bin Dinar 500 marrah وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 أو في كل 5 مجالس حديث. Baik, kata Syu'bah bin al-Hajjaj, aku telah
apa berselisih ataupun berselisih dengan Amr bin Dinar dalam isu dalam 500, dan aku tak mendengar pun daripadanya melainkan 100 hadis. Fi kulli khamsati majalis hadithun, pada setiap 5 majlis satu hadis saja yang dia bincangkan. Baik. Wa qala Hammad bin Abi Sulaiman li tilmidhin lahu ta'allam kulla yawmin 3 masail wa la tazid 'alayha shay'an. Pelajarilah pada setiap hari 3 masalah. 3 masail. 3 masalah. Ini 3 topik. Wa la tazid 'alayha shay'an, dan jangan tambah sesuatu pun daripadanya. Baik. ومقتضى لزوم التأني وتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا. Baik, antara tuntutan kita melazimi ta'anni dan sikap tadarruj, beransur-ansur dan juga berperingkat-peringkat di dalam menuntut ilmu adalah memulakan dengan matan-matan yang pendek, qisar, al-musannafah fi funul ilm, yang kita kata apa, yang ditulis di dalam setiap bidang ilmu itu hifzan wastishrahan, dengan menghafal matan-matan tersebut dan juga dengan kita mempelajari syarahannya. Wal mailu an mutala'ati al-mutawwalat allati lam yartafi' talibu ba'du ilaiha, dan kita elakkan daripada melihat atau meneliti kitab-kitab yang panjang, yang besar-besar, mutawwalat, yang panjang lebar perbahasannya, yang sebenarnya kadang-kadang tak memberi manfaat apa pun untuk seorang penuntut ilmu yang nak memulakan langkahnya dalam menuntut ilmu. Wa man ta'arrada lin nazari fil mutawwalati faqad yajni ala dinihi. Barang siapa yang awal, maksudnya dia belum lagi menyelesaikan peringkat-peringkat yang sepatutnya, bismillah, maka dia sebenarnya dia telah melakukan jenayah ke atas agamanya. Yajni ala dinihi, maksudnya di sini dia boleh memudaratkan agamanya. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi, dan melampaui sikap pertengahan di dalam ilmu mungkin boleh membawanya ataupun menyebabkan dirinya itu akan mensia-siakan ilmu. Wa min bada'i al-hikami qaul Abdul Karim Ar-Rifa'i ahad syuyukh al-ilm bi Dimashq atau bi Dimashq Syam fi al-qarn al-madi, ta'amul kibar summun atau ta'amul kibar summus sigar. Baik, antara apa yang disebutkan, antara kata-kata hikmah yang disebutkan oleh yang menarik ataupun yang apa kita kata yang mantap maknanya, iaitulah perkataan Abdul Karim Ar-Rifa'i, salah seorang daripada syuyukh, guru ilmu masyayikh yang ilmu di Damsyik, Syam, pada kurun yang sebelumnya. Dia mengatakan ta'amul kibar sumus sigar, makanan untuk orang besar boleh menjadi racun untuk orang-orang yang kecil ataupun anak-anak kecil, sigar. وصدق فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. Baik, benarlah kata beliau, kerana sesungguhnya ar-radhi', yakni budak yang baru menyusu, budak yang menyusu, jika dia makan makanan orang besar, macam mana sekalipun makanan tu lazat dan baik, maka itu akan memusnahkan dia akan mencelakakannya, akan mematikan dia, akan menimbulkan racun, macam racun kita kata racun untuk dia kan. Budak kecil baru lahir kita bagi makan durian, tak kenalah kan. Wa mithlahu man yatanawalu al-masail al-kibar min al-mutawwalat. Sama juga macam penuntut ilmu yang baru nak memula jalan langkahnya untuk menuntut ilmu, dia sudah membahaskan berkenaan dengan isu-isu yang besar daripada perbahasan yang panjang. Wa yuqifu nafsahu ma'a dha'fil alati ala khilafil ulama. Maka dia dalam keadaan dia tidak mempunyai alat, ilmu alat, yang maksudnya ilmu alat dia lemah lagi kan, berbeza dengan ulama. Wa ta'addudi madzahibihim fil manquli wal ma'qul. Macam mana dia nak faham khilaf ulama, dan juga bagaimana perbezaan mazhab-mazhab yang
yang dinukilkan dan juga yang dibahaskan berdasarkan makul, berdasarkan kita kata pendapat mereka yang didasarkan di atas nukilan-nukilan para ulama. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam syarahan Syekh, dia kata apa? Dia kata luzum ta'anni ni iaitulah apa? Dengan kita dengan tahap lah, sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Dan dia takkan mampu untuk kita capai ilmu ni dengan sekaligus, kerana al-qalba yad'ufu an dhalik, kerana hati ni lemah untuk menanggung hal tersebut. Sebab itulah Al-Quran tadi turun dalam kita kata menjelaskan Al-Quran ni turun dengan apa? Dengan munajjaman mufarraqah. Unzila Al-Quran munajjaman. Iaitulah apa? Fi awqatin muayyanah muqaddarah. Sebab itu kita kata itu antara dalil dalam surah Al-Furqan tadi. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Baik. Jadi ayat ini adalah hujjah wajib ataupun kita kata dalil yang menunjukkan luzum ta'anni fi talabil ilm wa tadarruji bihi, dan maksudnya berperingkat-peringkat dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Baik. Kemudian Syekh sebutkan berkenaan dengan apa? Ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang yang dewasa ni boleh jadi racun untuk budak-budak kecil. Maksudnya apa? Yang kita sebutkan tadi, maksudnya mereka yang baru menuntut ilmu, kalau dia dah membahaskan tentang mutawwalat, iaitulah isu-isu yang berkenaan dengan khilaf ulama dan sebagainya, maka itu akan memudaratkannya sebenarnya, bukan memberi manfaat, bahkan boleh jadi racun lah. Sebab itu dikatakan ta'amul kibar summus sigar. Baik. Baik, kata Syekh lagi di sini, yang dimaksudkan dengan ta'amul kibar summu as-sigar, maksudnya disebutkan tadi dielakkan daripada membahaskan perbahasan yang mutawwalat, yang panjang-panjang, yang maksudnya yang rumit, yang memerlukan kepada tahqiq, yang mendalam, dan memerlukan kepada perbahasan rujukan daripada ulama yang rasikh. Baik. Sebab itu kata Syekh lagi, kemudian Syekh menegur ada baik. Baik, ada orang yang salah faham. Mereka menyangka bahawasanya mereka menggunakan perkataan ini, ta'amul kibar summus sigar, mereka memaksudkan dengan makna yang tidak benar, tidak tepat. Itu mereka mendakwa bahawasanya bila sebut makanan orang besar ni akan menjadi racun untuk orang yang kecil. So dia kata jangan duduk dalam majlis ulama kibar ataupun ulama-ulama yang dah senior. So ini antara yang salah, maksudnya yang salah faham yang berlaku. Yang bukan bermaksud meninggalkan majlis ulama-ulama kibar, bahkan dimaksudkan di sini adalah meninggalkan perbahasan yang kita tak selayaknya. Maksudnya yang diserahkan kepada para ulama, bukannya peringkat kita. Contohnya adalah isu-isu nawazil, isu-isu semasa lah. Contoh hukum hakam berkenaan dengan benda-benda yang nawazil, benda-benda yang isu semasa yang memerlukan kepada ilmu yang mendalam. Baik. Kemudian kita masuk pada al-maqidut tasi' wa adaan. Perkara yang ke-9 iaitulah bersabar di dalam menuntut ilmu. Tahammulan wa adaan. Sama ada dalam kita proses kita mendapatkan ilmu, iaitulah bertalaqi, mengambil ilmu, wa adaan, dan menyampaikan ilmu. Minal umuri la yudraku illa bisabri, kerana sesuatu perkara yang agung, sesuatu perkara yang mulia, yang agung, yang besar, tidak dengan kesabaran.
Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali tasbiruha alaih. Itulah perkara yang paling penting sekali untuk jiwa ini menanggung, dan mencari perkara yang ketinggian, yang hakiki, iaitulah apa? Menuntut ilmu ini, tasbiruha alaih, iaitulah bersabar di atasnya. Walihada kana as-sabru wal musabarah ma'muran bihima litahsili asli al-iman taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Qala ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sebab itulah sabar dan musabarah, perintah untuk sabar dan tetap di atas kesabaran, istiqamah di atas kesabaran. As-sabru, perintah untuk sabar, wal musabarah, dan perintah untuk berterusan dalam bersabar. Maksudnya dalam sabar ada lagi sabar. Maksudnya nak sabar tu kena sabar lagi. Itu maksud dia. Sebab itu Allah kata, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, kan? Bersabarlah kalian dan tetaplah bersabar. Maksudnya tambahkan lagi kesabaran. Maksudnya dalam sabar ada sabar. Sebab itu kata Syekh di sini, kesabaran dan musabarah, perintah untuk teguh dan juga berterusan di dalam sabar. Kadang-kadang Allah Ta'ala perintahkannya untuk mencapai apa? Aslul iman, iaitulah usul iman. Kadang-kadang untuk mencapai apa? Kamalul iman, iaitulah apa? Kesempurnaan iman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah, dalam bersabarlah, jiwamu itu sabarlah, bersama dengan orang-orang yang berdoa, yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan juga petang, yang hanya mengharapkan wajahnya. Baik, qala Yahya ibn Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah hiya majalisul fiqh. Kata Yahya ibn Abi Katsir dalam menjelaskan ayat ini, ayat dalam surah Al-Kahfi ayat 28, iaitulah apa? Hiya majalisul fiqh, hiya majalisul fiqh, iaitulah majlis-majlis fiqh. Baik, kemudian kata Yahya bin Abi Katsir lagi, walan yuhassil, kata sini, kata Syekh, walan yuhassila ahadun al-ilma illa bisabri. Baik, halaman 64, halaman 64, al-maqidut tasi', perkara yang ke-9. Baik, tidak akan mencapai seseorang ilmu, seseorang itu tak akan mencapai ilmu melainkan dengan kesabaran. Qala Yahya ibn Abi Katsir aidan, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan dicapai, tak akan diperolehi dengan badan yang berehat-rehat. Maksudnya badan yang berehat-rehat, yang bersantai-santai. Takkan dapat ilmu kalau kita hanya bersantai-santai. Fa bisabri yukhraju min ma'arratil jahli, kerana dengan kesabaran saja yang akan mengeluarkan kita daripada lubang-lubang kejahilan, daripada kita kata apa, lubuk-lubuk kejahilan. Qala al-Asma'i, man lam yahtamil dhull at-ta'limi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Barang siapa yang tidak sanggup untuk menanggung kehinaan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam ta'lim, dalam proses menuntut ilmu, sa'atan, satu sa'ah, baqiya fi dhullil jahli abadan, sesaat, maka dia akan kekal di dalam kehinaan, yakni hinanya kejahilan selama-lamanya. Barang siapa yang tak sanggup nak menanggung kehinaan dalam menuntut ilmu satu saat, sesaat saja, maka dia akan kekal di dalam kehinaan, dalam kejahilan selama-lamanya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa bihi tudraku ladzatul ilm. Dengan kesabaran inilah akan dicapainya apa? Kelazatan ilmu. Kita akan mencapai kelazatan ilmu dengan kesabaran. Qala ba'du salaf, man lam yahtamil alam at-ta'lim lam yadhuq ladzatal ilmi. Barang siapa yang tidak menanggung kesakitan dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasakan kelazatan ilmu. So kita cuba bayangkan, maksudnya kita hari ini, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni sangat banyak. Jadi adakah kita masih lagi nak memberi alasan untuk tidak menuntut ilmu? Sedangkan bayangkan kita hari ini hanya perlu duduk di rumah, duduk di atas kerusi ataupun duduk di mana-mana tempat yang kita suka, yang ada di dalam rumah kita ni, dan hanya perlu duduk dan mendengar, melihat dan mendengar, membuka kitab,
Tanpa perlu bersusah payah kita melakukan perjalanan beribu-ribu batu seperti ulama-ulama yang terdahulu, yang mana mereka melakukan rihlah untuk mendapatkan satu hadis saja daripada Baghdad menuju ke Yaman. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, daripada Baghdad ke Mekah, dan ramai lagi ulama-ulama hadis, ulama-ulama yang mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan satu hadis, untuk mendapatkan ilmu. Ada yang terpaksa bergadai harta benda, ada yang terpaksa yang bila sampai di tempat yang ditujui itu habis bekalan. Seperti mana kisah Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah, yang kehabisan bekalannya apabila beliau melakukan rihlah perjalanan dalam menuntut ilmu. So kita bayangkan, kita ini nak apa lagi? Maksudnya adakah boleh lagi kita bagi alasan kita ni masih lagi tak ada waktu? Sebab itu kata sebahagian salaf, man lam yahtamil alam at-ta'lim lam yadhuq ladzat al-ilmi. Barang siapa yang tidak menanggung kesakitan dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasai kelazatan ilmu. So ini antara syaratnya. Syaratnya mesti kita kena bersusah payah. Walaupun memang kita katakan memang susah, agak susah kadang-kadang, walaupun kita berada di hadapan laptop kita, handphone kita, duduk di atas kursi dengan selesa dan sebagainya, tetapi ada juga kita kata kepayahan tu. Ada juga bagi orang yang maksudnya misalnya orang yang dia mempunyai urusan-urusan yang tertentu, kemudian ada orang yang mempunyai keluarga, ada orang yang mempunyai kita kata apa, kesibukan yang lain. Sebab itu kita katakan ini antara perkara yang harus kita korbankan sedikit. Maksudnya kerehatan itu kita kena korbankan sedikit untuk mendapat kelazatan ilmu ni. Bukanlah semudah kita hanya bergoyang kaki, sebagaimana kata Yahya ibn Abi Kathir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Tidak akan mendapat ilmu, tidak akan mencapai ilmu dengan badan yang bersantai-santai, badan yang berehat-rehat. Baik, wala budda duna syahdi min summin las'atin. Maksudnya mestilah kita nak dapatkan kemanisan, kita kata kemanisan dalam madu, ataupun kemanisan madu, ataupun madu yang kental, madu yang pekat. Wala budda duna syahdi min summin las'atin. Maksudnya perkataan ni maksudnya di sini, kalau kita nak dapatkan madu yang pure, madu yang tulen, madu yang betul-betul mantap, madu yang betul-betul tulen, yang betul-betul manis, mestilah kita ini pepatah Arab lah, mestilah kena sengat dulu kan. Maksudnya orang ini bukan cerita pasal zaman kita yang kita tak ambil madu sendiri ni. Orang dulu maksudnya dia nak ambil madu ni, dia kena dia kena dia kena juga rasa sengatan lebah tu. Sebab itu maksud ni wala budda duna syahdi min summin las'atin. Maksudnya nak dapatkan kemanisan madu tu daripada mana, pokok madu tualang ke apa kan, ataupun orang Arab nak masuk ke dalam gua ke pokok sidir ke apa ke, mesti kena mesti dia akan kena juga sengatan lebah kan, sengatan lebah tu, summin las'ah, maksudnya kesakitan tu dia kena rasa, barulah dia boleh dapat kemanisan madu tersebut. Wa kana yuqal man lam yarkib wa man lam yarkabil masa'iba lam yanalil raghaiba. Baik, dan dikatakan oleh sebahagian ulama dulu juga, barang siapa yang tidak menaiki al-masa'iba, yakni menunggang ataupun menaiki kesusahan, barang siapa yang tak merasai kesusahan lah, lam yanalil raghaiba, maka dia tak akan mencapai apa yang cita-cita dan apa kita kata angan-angan yang ataupun pengharapan yang dia harapkan. So kalau kita hanya fikir ilmu ni semudah kita kata semudah yang kita sangka, tak perlu ada rasa kesakitan, kepayahan, kesusahan, maka itu sebenarnya adalah hanyalah semata-mata kita kata angan-angan yang kosong. Baik, wasabrul ilmi nau'an. Kata Syekh, sabar dalam menuntut ilmu ataupun menanggung ilmu ada dua jenis. Ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi. Baik, yang pertama bersabar dalam menanggungnya dan mengambilnya. Bersabar dalam bertalaqi, mengambil ilmu.
Falhifdhu yahtaju ila sabrin. Menghafal itu berhajatkan kepada kesabaran. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Kefahaman, nak faham apa yang kita hafal tu pun berhajat kepada kesabaran. Wa huduru majalisil ilmi yahtaju ila sabrin. Menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu pun berhajatkan kepada kesabaran. Wa riayatu haqqi syaikh yahtaju ila sabrin. Meraihkan hak guru, hak syekh, hak guru juga berhajatkan apa? Kepada kesabaran. Baik. Jadi nak menghafal walaupun ayat Al-Quran yang pendek-pendek, perlukan kepada kesabaran. Apatah lagi matan-matan ilmiah, perlukan kesabaran. Nak faham pun perlukan kesabaran. Kadang-kadang tu teringat lagi dulu di Madinah, maksudnya ada satu topik ni, satu isu ni memang dekat sana tak faham. Ada orang yang dia tak faham di sana, bila balik Malaysia baru dia faham. So berhajatkan kepada kesabaran. Satu topik tu boleh jadi kita tak faham sampailah Allah Taala buka. So sebab itu kita kena sabar. Kalau kita tak sabar, maka dia akan tertutup. Maksudnya pintu akan tertutup. Kalau dah tak sabar, dia dah mula fed up kan, dia tak boleh nak sabar kan. Katakan ustaz tengah mengajar, tiba-tiba putus, dia tak sabar, dia tinggal terus kan. Itu kita tak sabar lah kan. Tapi kalau orang yang sabar, maksud dia akan dapat manfaat disebabkan dia sabar. Tapi setengah orang dia tak sabarlah. Ustaz tak dengar suara kan, tinggal kan. Contoh setengah jam dengar ustaz tak dengar suara ni, ustaz tidur kot. So, tapi bagi orang yang sabar, mungkin dia ada yang bersabar lagi kan. So itu berbeza-beza. Tetapi nak bagi tahu di sini, kesabaran ni menghadiri majlis ilmu perlukan kesabaran, menjaga hak-hak guru pun perlukan kesabaran. Wan naw'u tsani sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Yang kedua, sabar dalam menyampaikannya dan menyebarkannya, menyampaikan ilmu ni kepada ahlinya. Fal julusu lil muta'allimin yahtaju ila sabrin. Duduk dengan kita kata ini pula, yang kedua ni pula merujuk kepada guru lah pula. Guru pun kena sabar juga. Duduk menunggu pelajar-pelajar, penuntut ilmu pun berhajat kepada kesabaran. Kadang-kadang dia duduk ni, dia duduk tunggu lagi, kosong, tak ada orang lagi tengok. Jadi dia pun tunggu, tak ada lagi. Dia mengajar seorang-seorang kan. Jadi dia sabar kan, kena sabar. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabrin. Nak memberikan kefahaman, nak bagi anak murid faham pun perlukan kesabaran. Kadang-kadang ada yang tak sabar lagi, ataupun ada yang tak faham lagi atas apa yang dah disampaikan. Wa ihtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Menanggung ketergelinciran dan juga kesalahan mereka juga berhajatkan kepada kesabaran. Wa fawqa hadaini naw'aini min sabril ilmi as-sabru 'ala sabri fihima wath-thabatu 'alaihima. Yang lebih atas daripada dua perkara ini, iaitu sabar di atas ilmu, dalam menuntut ilmu ini, adalah sabar untuk bersabar di dalam kedua-duanya. Sabar untuk menuntut ilmu dan sabar untuk menyampaikan ilmu. Baik, kerana menyampaikan ilmu ni pula ada pula dia punya, kita kata apa, dia punya risiko dan juga kita kata apa, perkara-perkara yang kesusahan yang akan menimpanya. Baik, sebab itulah dalam usulul thalathah as-sabru ala al-adha fi, maksudnya antara yang dituntut oleh kita adalah bersabar di atas apa yang menimpa kita ketika kita menuntut ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Baik, menyampaikan dakwah. Baik, likullin ila sya'wil ula wa thabatu walakin azizun fir rijali thabatu. Setiap perkara itu dia ada yang tinggi ni, kita kata yang tinggi dan tetap ini ada dia punya syarat-syarat dia. Kita kata apa? Di sini kata Syekh, walakin azizun fir rijali thabatu. Tetapi yang mulia, yang kita kata yang betul-betul mulia pada seorang lelaki itu adalah thabat, yakni ketetapan dia, kesabaran dia. Baik, wa man yalzami sabra yadhfar birrashdi atau birrashadi. Barang siapa yang melazimi kesabaran, maka dia akan mendapatkan bimbingan, dia akan mendapatkan kebijaksanaan dan juga bimbingan. Kata Abu Ya'la al-Musili al-Muhaddith, dia kata, inni ra'aitu wa fil ayami tajribatun lis-sabri aqibatun mahmudatal athari. Aqibatan lis-sabri aqibatan
محمودة الأثر وقل من جد في أمر تتطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. Sesungguhnya aku melihat pada setiap hari, dan aku dah lihat banyak tajribah, banyak pengalaman yang aku lihat. Lisabri aqibatan mahmudatal athari. Orang yang sabar ni, orang yang ada kesabaran ni, dia punya akibat dia akan akibat dan kesan yang akan berlaku kepadanya adalah yang terpuji. Dia akan mendapat kesan yang terpuji. Aqibatan mahmudatal athari. Kesan maksudnya dia akan disebabkan kesabarannya itu, dia akan mendapat natijah yang terpuji, natijah yang baik. Wa qalla man jadda fi amrin tatatallabahu. Sedikit sahaja orang yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam urusan yang dia menuntut, ini ilmu, dalam menuntut ilmu. Wastashabas sabra illa faza bidzafari. Hanya orang yang melazimi kesabaran itu sahaja yang akan berjaya, dengan akan mendapat kemenangan dengan apa yang dia sabarkan. Iaitulah ini perintah supaya kita bersabar. Baik. Sebab itu ini antara perkara yang ke-9. Sebab itu kata Syekh pada syarahan dia ini, inna thabata fir rijali azzan ataupun izzan wa yaghnamu ar-rijalu minhu al-izza. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara perkara yang sangat penting lah kan. Sangat penting, itulah kesabaran dalam menuntut ilmu. So di sini macam kita dalam waktu-waktu yang kadang-kadang kalau kita tengok balik salaf dahulu, kalau kita tengok bagaimana himmah mereka, iaitulah sampai tahap mereka terlupa nak makan, sampai lupa nak minum, lupa nak makan. Sebab apa? Sebab sibuk dengan ilmu. Jadi sebab sampai tahap itulah, maksud kerana mereka dah mencapai, mereka dah lepas kesabaran tu, dan mereka telah mencapai kelazatan ilmu. Baik, cuma kita ni mengantuk juga kan, masa mengantuk, letih dan sebagainya, tetapi kita takkan dapat kelazatan ilmu tu melainkan dengan kita bersabar dia ketika menanggung dan ilmu, dan juga menuntut ilmu, dan juga ketika menyampaikan ilmu. Baik, dia nak rasa cukup setakat itu. InsyaAllah kita sambung pada pengajian kita pada akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.